The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Hello, selamat datang ke webinar hari ini yang dianjurkan oleh LifeChamp dan ditajakan oleh Bursa Malaysia Derivatives. And hari ini kita akan membincangkan tentang topik pengenalan kepada konsep niaga hadapan bahagian 1. Nah, sesi webinar ini ada 2 bahagian. Bahagian 1 akan dilangsungkan pada hari ini, dan bahagian kedua akan dilangsungkan pada hari 28 Mac 2019. Okay. Now, sebelum kita mulakan, saya mau buat check audio dulu. Siapa boleh dengar suara saya? Tolong tekan itu angkat tangan. Okay. Kalau anda boleh dengar suara saya, tekan angkat tangan. Okay. Terima kasih. Saya sudah tengok banyak tangan. Okay, boleh turunkan tangan. Terima kasih. Okay. Now, we have a disclaimer. So the information in this webinar is for general information purpose only and is provided on as its basis without any representation or warranties of any kind. So the information does not constitute legal, financial, trading, or investment advice, and it does not make any recommendation or endorsement regarding any and all products mentioned. All participants of the presentation and persons reading the information in this presentation slides are advised to seek independent advice and consult relevant laws, regulation, and rules prior to relying on or taking any action based on information presented. All examples and views expressed are entirely the presenter own. LifeChamp, Bursa Malaysia Derivative, and Bursa Malaysia Group companies and the presenter do not accept any liability for any of the information provided during the presentation or in the presentation slides, and for any investment or trading decisions made on base of this information. Itu dia disclaimer kita. Okay, sepanjang tahun ini kita sudah menyediakan silibus pada tahun 2019 yang hari ini kita akan membincangkan pengenalan kepada konsep niaga hadapan, dan yang kedua akan dilangsungkan pada hari bulan 28 Mac 2019, dan seterusnya kita ada futures topik dalam bahasa Mandarin, dalam bahasa English, dan juga akhirnya akan diakhiri dengan kajian kes dan analisa pasaran FQN dan juga FCPO. And sebelum kita mulakan, saya akan amat berbangga kenapa dapat menjemput penceramah yang agak hebat dan berpengalaman. Okay, Encik Amir Ali. Okay, selamat datang Encik Amir Ali. Selamat datang. Terima kasih. Ya, izinkan saya perkenalkan beliau. Okay, beliau mempunyai pengalaman luas selama 26 tahun di dalam industri pengurusan pelaburan, termasuk dalam perkara-perkara berkaitan pelaburan patut syariah. Beliau pernah berkhidmat sebagai lisis pelaburan, pengurus penyelidikan, pengurus pelaburan, dan ketua pembangunan perniagaan. Beliau juga mempunyai pengalaman sebagai ketua eksekutif selama lebih 8 tahun, menerajui 3 buah syarikat pengurusan pelaburan, dana unit amanah. Berkaitan pasaran niaga hadapan, beliau pernah memegang lisens wakil pengurus pelaburan niaga hadapan semasa berkhidmat sebagai ketua eksekutif OSK Asset Management Sdn Bhd, sebuah syarikat pengurusan pelaburan dan pengurusan pelaburan niaga hadapan. Beliau berkelulusan ijazah sarjana muda pentadbiran perniagaan dari Universiti Islam Antarabangsa. Beliau memulakan kerjaya sebagai wartawan kewangan korporat pada tahun 1988 dan selepas itu memasuki industri pengurusan pelaburan pada tahun 1990 sehingga bersara pada tahun 2019. Beliau banyak memberi latihan berkaitan pengurusan pelaburan, dana unit amanah dan pengurusan kewangan peribadi. Okay, so over to you, Mr. Amir Ali. Terima kasih, Mr. Chen. Ya, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat petang, selamat malam, selamat petang, dan apa khabar semua? Okey, hari ini kita akan bercakap tentang derivatif, tentang pengenalan kepada konsep niaga hadapan bahagian 1. 2 minggu lagi kita akan
2 minggu lagi kita akan berbincang berkenaan dengan bahagian kedua. Kita bagilah satu persatu. Yang pertama, pada malam ini kita akan berbincang berkaitan dengan 7 perkara. Ini dia kandungan pada malam ini. Yang pertama, kita akan bercakap tentang pengenalan kepada derivatif. Apa itu derivatif? Yang kedua, perbezaan di antara kontrak hadapan dan kontrak niaga hadapan. Yang ketiga, kita akan berbincang mentelaah berkenaan dengan kategori kontrak niaga hadapan. Yang keempat, kita akan berbincang berkenaan dengan jenis-jenis kontrak niaga hadapan yang diniagakan. Kemudian kita ada kontrak FCPO dan FKLI. Apa dia benda ni, kita tunggulah sekejap lagi ya. Dan yang keenam, tujuan urus niaga pasaran niaga hadapan. Yang ketujuh, kepatuhan syariah pasaran niaga hadapan. Dan selepas itu, insyaAllah kita ada sesi soal jawab. Tuan-tuan dan puan-puan, kita masuk ke chapter yang pertama, pengenalan kepada derivatif. So, persoalannya ialah, apa itu derivatif? Ini soalan yang amat penting. Apa itu derivatif? Shen, cannot move. Okay. Yang pertama, ia merupakan instrumen. Derivatif merupakan instrumen kewangan bagi mengurus pendadahan seseorang kepada turun naik pasaran. Dan tuan-tuan fikir juga, apa hal dengan saham yang saya ada? Jadi ini lain, derivatif dan saham tu lain. Jadi ini merupakan instrumen kewangan. Jadi tuan-tuan boleh mengurus exposure tuan-tuan kepada pasaran saham dan pasaran macam-macam pasaran kepada turun naik pasaran. Apa dia tuan-tuan? Tuan-tuan, sebentar, tuan-tuan ada masalah teknikal sedikit. Okey, derivatif itu ialah merupakan dia nilai produk derivatif ini bergantung kepada nilai satu instrumen asas. Dan ia juga nilai juga diperolehi daripada nilai sesuatu instrumen asas atau dipanggil underlying instrument dalam bahasa Inggeris. Jadi tuan-tuan, bila kita kata derivatif tu, kita akan melihat sama ada derivatif ini boleh jadi derivatif kepada satu komoditi, tuan-tuan, ataupun kepada satu kadar faedah, ataupun kepada satu indeks, dan juga mungkin juga saham. Jadi tuan-tuan kena fikir, kalau tuan-tuan faham bahasa Inggeris, saya rasa semua yang mendengar hari ini faham sangat bahasa Inggeris. Dalam bahasa Inggeris ni dia ada perkataan derive. Derive. Jadi derivatif ni actually datangnya daripada perkataan derive. So dia kena ada asasnya, instrumen asas, dan barulah didapat apa yang dilihat sebagai derivatif. Okey. Jadi tuan-tuan mungkin tak faham lagi, jadi saya nak tunjukkan satu cara yang mana kita boleh faham dengan senang sahaja. Kita tunjuk contohnya. Yang pertama tuan-tuan, ini tuan-tuan tahu apa? Minyak kelapa sawit. So kita ada minyak kelapa sawit, dan bila kita ada minyak kelapa sawit kita nak jual, jadi maksudnya ada harga minyak kelapa sawit. Yang ini kita tengok harga semasa. Berapakah harga pada hari ini minyak kelapa sawit mentah? Kalau kita nak jual ataupun kalau kita nak beli. Itu harga hari ini. Harga hari ini tu jadi apa yang dilihat sekarang ni ialah kita ada minyak kelapa sawit, kita ada harga minyak pada hari ini. Dan kemudian kita ada harga minyak kelapa sawit mentah pada masa hadapan. Kemungkinan sebulan daripada hari ini atau 3 bulan dari hari ini, mungkin setahun dari hari ini, ia merupakan masa hadapan, harga masa hadapan minyak kelapa sawit mentah. Dan inilah sebenarnya derivatif. Ini derivatif. Yang ini ialah harga semasa yang merupakan apa yang kita katakan tadi sebagai instrumen asas. Instrumen asas, dia harga ni didapati daripada harga tersebut dan juga faktor-faktor yang lain
yang kita masukkan antara hari ini hingga hari depan, hari akan datang. So kalau kita lihat pada 4 Mac 2019 harganya di Bursa Malaysia ni ada FCPO, nanti kita akan bincang tentang FCPO ni. Mac 2019 harganya RM1,980 setan. Jadi yang harga ini ialah harga semasa. Harga semasa. Dan April ni pula ialah RM2,104 dan harga ini ialah futures. Harga sebulan daripada hari ini, dari hari ini. Dan kita ada juga harga yang 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan dan seterusnya. Jadi tuan-tuan, itulah apa yang dimaksudkan dengan derivatif. Dan apa yang perlu diketahui juga ialah terdapat 4 jenis derivatif, tuan-tuan dan puan-puan. Yang pertama ialah apa yang disebut sebagai kontrak hadapan atau dalam bahasa Inggerisnya forward contract. Yang kedua ialah kontrak niaga hadapan atau apa yang disebut sebagai futures contract. Ini sebenarnya yang kita nak bincang banyak, tapi sebelum tu biarlah kita faham dulu foundationnya. Foundationnya barulah kita belajar apa yang lebih daripada itu. Dan kemudian yang ketiga ialah kontrak pilihan, options contract. Dan yang keempat ialah apa yang dikatakan sebagai swap. Bahasa Melayu pun swap. Jadi kita lihat satu persatu, apakah kontrak hadapan, apakah kontrak niaga hadapan, apakah kontrak pilihan atau options kontrak, dan apakah swap. Untuk kontrak hadapan, apa itu kontrak hadapan? Ini sebenarnya lah satu derivatif, satu bentuk derivatif yang paling mudah, tuan-tuan. Dan ini juga dipercayai sebagai satu derivatif yang paling tua, yang paling asal tak tahulah bila ianya mula-mula berlaku. Ia mudah, ia satu perjanjian untuk membeli atau menjual sesuatu pada masa akan datang dengan harga ditentukan pada waktu perjanjian dibuat. Contohnya tuan-tuan, contohnya saya nak beli rumah saudara. Saya nak beli rumah saudara, saudara kata saya nak jual rumah saudara RM500,000. 3 tahun dari hari ini. Dan saya kata, ya saya nak beli rumah tu 3 tahun dari hari ini. Pada harga RM500,000. Itulah kontrak hadapan. Kita memeterai perjanjian itu pada hari ini, tetapi transaksi akan dilakukan pada masa akan datang dan harganya ditentukan pada hari ini. Itulah kontrak hadapan. Mudah. Jadi apa itu pula kontrak niaga hadapan? Futures. Bentuk kontrak futures ni lebih kurang sama. Dia kontrak ni bentuk sama dengan kontrak hadapan sebagaimana yang saya terangkan tadi. Kita nak beli rumah, ada seorang nak jual rumah 3 tahun lagi pada harga RM500,000. Contoh. Iaitu menjual atau membeli satu komoditi. Rumah ialah komoditi, tuan-tuan. Tapi yang sini dia ada sedikit beza, nanti kemudian kita bincang. Pada waktu hadapan dengan harga ditetapkan semasa transaksi membeli menjual, kontrak itu dibuat. Bagaimanapun ia ada perbezaan di antara kontrak hadapan dan kontrak pasaran hadapan. Kita akan bincang selepas ini. Saya akan mengemukakan 10 perbezaan di antara kontrak niaga hadapan dan juga kontrak hadapan. Sebentar lagi. Selepas kita berbincang 4 jenis derivatif ini. Yang ketiga tuan-tuan ialah kontrak pilihan. Options contract. Options contract ni pula ialah ia mengikat satu pihak, sama ada tak kisah pembeli atau penjual, dua-dua pihak ni, mengikat salah satu pihak ni, yang mana yang membenarkan pihak yang satu lagi untuk memilih untuk laksanakan kontrak tersebut. Dia nak pilih nak laksanakan ataupun tidak laksanakan kontrak tersebut, tak kisah. Satu pihak, okey, saya nak terangkan dengan lebih lanjut. Satu pihak mempunyai obligasi untuk membeli atau menjual. Tuan-tuan. Satu pihak mempunyai obligasi untuk membeli atau menjual. Dan satu pihak lagi mempunyai kuasa untuk sama ada melaksanakan kontrak tersebut ataupun tidak. Jadi maknanya,
Bila ada dua orang, seorang membeli, seorang menjual, ada seorang ada kuasa, ada seorang ada obligasi, obligation. Jadi bila yang kuasa yang berkuasa ni, dia boleh melaksanakan, saya kata, okay, I want to exercise, saya nak laksanakan kontrak ini. Yang pihak satu lagi mesti melaksanakannya. Kalau pihak yang ada kuasa ini kata, saya tak mau laksanakan, pihak satu lagi tak payah nak buat apa-apa dah. Itu maksud dia, options. Yang mempunyai kuasa, dia akan membayar premium bila dia membeli kontrak ini. Manakala yang mempunyai obligasi, dia akan menerima premium. Ini beza dia. Jadi dia ada premium yang dibayar oleh yang membeli kuasa. Dan yang membeli obligasi atau yang memberi kuasa itu akan menerima premium. Ini kita cakap sikit lagi. Pembeli option dan penjual option. Ini pembeli dan penjual option. Dia ada dua kontrak. Satu call option dan satu lagi put option. Pembeli call option mempunyai hak membeli. Call, dia mempunyai hak membeli. Katakan saya kata, saya membeli option untuk membeli rumah tuan. Itu RM500,000 dan saya membayar tuan RM5,000. So RM5,000 itu dikira sebagai premium. Saya mempunyai hak untuk membeli rumah tuan dalam masa 3 tahun ini dengan harga RM500,000. Tuan pula menerima RM5,000 daripada saya sebagai penjual call option. Dan tuan mempunyai obligasi untuk menjual kepada saya jika saya sebagai pembeli call option melaksanakan hak saya. Faham tuan-tuan? Itu ya. Dia panggil call option. Jadi katakan harga dia naik RM600,000. Value. Nilai rumah tu naik. Dah 3 tahun tu, nilai naik jadi RM300,000. Sekarang nilai RM400,000. Tuan nak jual RM500,000 kepada saya. Nilai 3 tahun lepas tu ialah RM600,000. Jadi sebagai pembeli call option, sudah pasti saya nak melaksanakan hak saya. Kerana harganya RM600,000, saya boleh beli RM500,000. Betul? Jadi saya bila laksanakan, yang menjual, tuan sebagai penjual call option itu, terpaksalah menjual kepada saya pada harga RM500,000 walaupun nilai rumah tersebut ialah RM600,000 pada waktu tersebut. Tapi kat tuan-tuan, tiba-tiba ataupun kemudian katakan dalam situasi yang kedua, harga itu tak naik. Masih lagi RM400,000 atau mungkin naik sikit lah, RM450,000 dalam 3 tahun lepas itu. Adakah saya sebagai pembeli call option akan melaksanakan hak saya untuk membeli? Buat apa saya nak beli? Lebih baik saya beli daripada market lain kan. RM450,000. Nak beli RM500,000 mahal. Jadi saya sebagai pembeli call option boleh tidak melaksanakan pembelian tersebut. Jadi saya tak beli, tuan pun tak payah jual, yang penjual call option tak payah jual. RM5,000 yang saya bayar kepada penjual call option itu pada tuan simpan. Itu tuan punya keuntungan. Jadi ini cerita option contract. Saya harap tuan-tuan faham akan apa yang telah saya jelaskan secara semudah yang mungkin. Tadi pembeli call option. Sekarang ni kita bercakap tentang put option pula. Bila kita beli put option pula, seseorang yang membeli put option tu dia mempunyai hak untuk menjual pula. Tadi hak membeli ya. Sekarang ni hak menjual. Put ialah jual. Jadi bila kita membeli put, kita mempunyai hak untuk menjual. Dan penjual put option pula mempunyai obligasi untuk membeli. Bila pembeli put option melaksanakan haknya untuk menjual. Jadi dia kalau saya nak explain ni dia mengambil masa yang panjang, cuma ianya 180 darjah daripada apa yang call option. It's opposite of the call option, tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Dan kita pergi ke yang keempat pula ialah swap, tuan-tuan. Swap ini merupakan satu kontrak derivatif yang paling rumit, tuan-tuan. Memang macam dia ada macam-macam strategi swap ni. Dan paling rumit, dan saya tidak mempunyai intention untuk bercakap lebih panjang tentang swap ni, kecuali lah
sedikit sahaja ia memberi peluang kepada peserta untuk menukar pergerakan aliran wang tunai. Contoh, tuan-tuan, katakan tuan-tuan ada aliran tunai yang tidak tetap. Tuan boleh swap, tukarkan kepada aliran tunai yang tetap. Ini banyaklah bank-bank, bank saudagar, bank pelaburan, banyak buat benda-benda ni lah. Contoh swap yang biasa ni, penukaran daripada kadar terapung kepada kadar tetap. Kadar faedah, ada juga tentang mata wang. Jadi inilah perkara-perkara yang mana swap boleh mengambil peranan. Tetapi ini lebih kepada korporat lah. Swap. Tuan-tuan dan puan-puan, kita telah bercakap tentang 4 perkara ini dan di manakah tuan-tuan akan dapat lihat ataupun mengambil bahagian dalam kontrak 4 jenis derivatif ini. Untuk kontrak hadapan ni, tuan-tuan, dia tidak diniagakan di sesuatu bursa. Dia tak ada, not traded at the exchange. Dia lebih kepada saya dengan dua orang. Kita berdua, kita buat sign dan sebagainya, itu sajalah. Tidak ada exchange. Kontrak niaga hadapan, diniagakan di sesuatu bursa. Exchange. Jadi, itu beza antara dua tu, salah satu daripada perbezaan kontrak hadapan dan kontrak niaga hadapan. Kontrak pilihan juga diniagakan di sesuatu bursa. Di bursa Malaysia pun ada options kontrak banyak. Dan kemudian swap. Swap ni biasanya tidak diniagakan di sesuatu bursa. Dia panggil OTC, over the counter. OTC swap. Okey tuan-tuan dan puan-puan. Sekarang kita dah faham apa itu 4 jenis derivatif. So kita lihat pula di Bursa Malaysia ni apakah jenis-jenis derivatif yang boleh kita dapati di Bursa Malaysia. Yang pertama ialah derivatif komoditi. Jadi maknanya instrumen asas derivatif ini adalah yang melibatkan komoditi. Tuan-tuan. Yang kedua ialah derivatif equity. Ini bermakna bahawa instrumen asas kepada derivatif ini adalah equity. Dan yang ketiga ialah derivatif kewangan. Yang bermakna instrumen asas kepada derivatif ini ialah keuangan. Jadi kita lihat. Nanti saya akan tunjukkan contoh-contohnya kemudian. Tuan-tuan dan puan-puan, yang kedua yang kita nak bincang pada hari ini ialah perbezaan di antara kontrak niaga hadapan dan kontrak hadapan. Yang saya katakan tadi ada 10. So kita pergi satu persatu. Yang pertama, risiko engkar. Risiko engkar ni kalau apa-apa berlaku, katakan macam tadi, saya nak beli rumah, harga rumah dah naik 600,000, tuan pula tak nak jual. Macam mana keadaannya? Jadi kalau kontrak hadapan ni antara saya dengan tuan sajalah. Kalau saya nak buat saman ke apa, kena masuk mahkamah dan sebagainya. Ya Allah, banyak sangat perkara nak buat. Tetapi kontrak niaga hadapan kerana ia transacted di bursa, di exchange, rumah penjelasan tu yang akan mengambil tindakan terus kepada pihak yang ingkar. Jadi kita exchange tu akan mempunyai kuasa untuk mengambil tindakan. Jadi maknanya pihak yang satu lagi itu dilindungi lah. Itu risiko engkar. Yang kedua tuan-tuan, yang diniagakan. Apa yang diniagakan? Kontrak niaga hadapan ini dia diselaras. Katakan kita ada kontrak crude palm oil yang tadi kita CPO yang terlalu memang popular. Semuanya diselaraskan. Tetapi kontrak hadapan itu dirunding. Apa nak dirundingkan oleh dua orang ni? Saya dengan tuan runding, kita sign. Orang lain pula dua orang runding benda yang lain ataupun nak beli rumah juga tapi caranya lain. Dia orang sign. Jadi ianya dirunding, tak ada keselarasan. Harga kontrak ditetapkan pada waktu transaksi ikut harga pasaran. Kontrak hadapan ditetapkan waktu transaksi, bayaran bila matang. Tuan-tuan. Tempat diniaga diselaras. Di bursa, exchange. Kita boleh lihat melalui sekarang ni website pun ada bursamalaysia.com. Semua harga di situ. Kontrak hadapan dirunding. Semuanya OTC, over the counter.
Waktu diniaga diselaraskan. Ada masa-masanya yang boleh diniagakan untuk kontrak niaga hadapan. Kontrak hadapan dirunding juga. Pukul 12 malam pun kita boleh buat kontrak hadapan. Risiko kecairan, liquidity risk. Rumah penjelasan, dia memudahkan penjualan sebelum matang. Kita nak bila-bila nak jual pegangan kita boleh jual. Pasal orang lain ada nak beli. Ataupun boleh tutup. Open interest dia boleh tutup. Close contract. Kalau kontrak hadapan kita nak keluar daripada kontrak tersebut, susah tuan-tuan, melainkan kalau pihak yang satu lagi setuju untuk buat kontrak yang baru. Jenis yang diniaga pun diselaras, kontrak hadapan dirunding. Dan nilai kontrak juga diselaras. Kontrak niaga hadapan, kontrak hadapan dirunding. Margin. Kontrak niaga hadapan memang diberikanlah, diperlukan. Margin diperlukan. Mana kita kena bayar sikit sebelum kita boleh buat transaksi. Kalau kontrak hadapan biasanya apa yang dirunding ialah cagaran. Cagaran. Dan waktu pegangan untuk kontrak niaga hadapan ni tuan-tuan, bila tuan-tuan dah beli, tuan-tuan buat transaksi balik. Transaksi balik untuk membeli ialah jual. Jadi bila tuan-tuan menjual, selepas membeli, tuan-tuan tidak ada position. Jadi tuan-tuan dah square off position sebelum penyelesaian. Jadi tuan-tuan akan mendapat untung atau rugilah di antara dua transaksi tersebut. Tetapi untuk kontrak hadapan, itu tidak berlaku pasal tidak ada transaksi balik. Siapa yang nak beli balik kan? Jadi penghantaran akan berlaku lah. Tuan-tuan kena deliver. Semua 10 ni saya dapat daripada buku lah. David Dobosky dan Thomas Miller. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat pula tentang kontrak. Kategori kontrak niaga hadapan. Ada dua kategori kontrak niaga hadapan. Satu melibatkan penghantaran fizikal. Satu lagi penyelesaian tunai. Dan biasanya tuan-tuan, yang pasaran komoditi ni, kalau kita tidak melaksanakan apa yang dikatakan close contract, close contract atau transaksi balik, jadi penghantaran fizikal akan berlaku. Yang penyelesaian tunai pula biasanya melibatkan pasaran instrumen kewangan dan kita tak perlu nak surrender apa-apa dan penyelesaian tunai ini menyebabkan sama ada kita akan menerima keuntungan atau kita mengalami kerugian. Tertakluk kepada apa yang kita lakukan bila kita beli dan bila kita jual. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita sekarang nak melihat apakah jenis-jenis kontrak niaga hadapan yang diniagakan di Bursa Malaysia. Tuan-tuan. Semula-mula kita lihat derivatif komoditi. Maknanya instrumen asasnya ialah komoditi. So kita di Bursa Malaysia ada niagakan gold futures. Dia punya kod FGLD. Juga ada crude palm oil futures, FCPO, tuan-tuan. Kita ada juga tin futures, FTIN. Kemudian tuan-tuan kita ada US dollar, RBD, palm oil futures, FPOL. Kita juga ada USD crude palm oil futures, FUPO. Dan ada juga crude palm oil kernel futures, FPKO. So ini 6 derivatif komoditi yang terdapat di Bursa Malaysia. Dan kita lihat pula derivatif equity yang ada di Bursa Malaysia ialah FTSE Bursa Malaysia KLCI Futures, FKLI. Dan kita juga ada single stock futures. Setiap saham tu juga ada single stock futures, SSF. Ini derivatif equity. Kemudian kita ada derivatif kewangan, tuan-tuan. Derivatif kewangan ni ada 4 yang setakat ni yang ada di Bursa Malaysia. Yang pertama ialah 3M ni ialah 3 months, 3 bulan.
3-month Kuala Lumpur Interbank Offered Rate Futures. So Clibor, Clibor. Tuan-tuan pernah dengar kan Clibor? Ni Clibor 3 bulan tapi bukan spot rate tetapi futures rate. Dan kita juga ada 3 tahun 3Y ni 3 years. Malaysian Government Securities Futures. Kita tahu Malaysian Government Securities, bond yang dikeluarkan oleh kerajaan MGS, dia ada 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun kan. So yang ini 3 years futures. FMG 3. Yang ini pula 5 tahun MGS Futures juga, FMG 5. Dan juga yang 10 tahun pun ada Futures. 10 year MGS Futures, FMG 10. Okey tuan-tuan dan puan-puan. Dan sekarang kita nak masukkan, okey kita ada banyak tadi yang kita baru saja mentelaah tadi, 6 derivative komoditi. Tuan-tuan masih ingat lagi ke 6 derivative komoditi tadi? Salah satu daripadanya ialah FCPO. Dan ada 2 derivative equity, salah satu daripadanya ialah FKLI. Ada 4 derivative kewangan, yang itu kita tak akan masuk dengan secara detail kerana kalau tuan-tuan kerja dengan bank, dan insya-Allah lah tuan-tuan perlu mengetahui perkara tersebut lah. Sebagai individu rasanya cukup sekadar saya detailkan yang FCPO dan FKLI. Okey tuan-tuan, kontrak FCPO ni, apa tu kontrak FCPO? CPO, crude palm oil, F futures. Kontrak niaga hadapan minyak kelapa sawit mentah dalam ringgit Malaysia. Dan dia didagangkan di Bursa Malaysia Derivative. Ini graf yang saya print screen pada 4 Mac 2019. Semasa saya perlu submit slide ni kepada Bursa Malaysia. So ini harganya masa tu 2,157. Satu tan. Tuan-tuan boleh lihat benda ni. Tuan-tuan tak perlu bayar pun apa-apa. Tuan-tuan just masuk bursamalaysia.com, masuk dan kita ada macam-macam kat situ. Bursa Malaysia ada macam-macam graf kat situ, kecil-kecil. Yang ni ialah FCPO. Kalau tuan-tuan tak bayar, bermaksud dia tuan-tuan akan mendapat harga yang ditunjuk ialah 15 minit delay. Lewat 15 minit. Tuan-tuan kalau nak harga yang on the spot, itu tuan-tuan kena bayar lah. Itu kena telefon Bursa Malaysia dan mereka tahulah ada skim-skim mereka yang tertentu. Tapi kalau tak nak bayar apa-apa, ambil lah yang ada delay 15 minit. Dan FCPO ni bukan saja pada bulan Mei bulan ni, dia ada bulan Mac, April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November, Disember, Januari, Februari, Mac. Tahun depan ni. April tak ada, Mei, Jun tak ada, Julai, Ogos tak ada, September, Oktober tak ada, November, Disember tak ada, Januari 2021. Ini sebenarnya bukan Bursa Malaysia letak begitu saja. Dia ada dia punya prinsipal dia yang kita akan bincang kemudian. Tetapi saya nak tanya satu soalan lagi sekali. FCPO ni derivatif macam mana? Yang ingat tiga jenis derivatif. Ya betul tuan-tuan. Derivatif komoditi. Dan ini ialah kita lihat apa yang kontrak FCPO ni. Instrumen asas dia ialah minyak kelapa sawit mentah. Saiz kontrak 25 metrik tan. Turun naik harga paling kurang RM1. Tuan-tuan tengok tadi 2157 dia boleh naik. Dia kosong-kosong. Memang dia tak akan ada sen. Pasal dia turun naik RM1. Setiap satu bit adalah RM1. Kontrak bulan dia ada bulan semasa, spot month. Dan 11 bulan seterusnya, itu yang kita lihat. Spot month dan 11 bulan seterusnya. Kemudian selepas itu dia lepas dah 12 bulan tu dia langkau 14, 16, dia dah tak ada 17, 18. Dia langkau 2 bulan sampailah 36 bulan. Dan saya nak maklumkan juga ada bulan-bulan ni yang memang tak aktif, terlalu jauh sangat. Yang biasa aktif 2, 3, 4. 2 pun tidak banyak aktif. 3, 4, 5 ni banyak aktif sangat. Masa dagangan, ingat tadi yang memang diselaraskan di Malaysia ni di bursa 10.30 pagi hingga 12.30.
petang dan 12.30 tengah hari dan 2.30 petang hingga pukul 6 petang. Hari dagangan terakhir dan tarikh matang bukan hujung bulan tuan-tuan. Ada ramai juga yang tersilap. Dia ingat FCPO ni dagangan terakhir hujung bulan. Tidak tuan-tuan. Dia pertengahan bulan. 15 hari bulan setiap bulan. Dan jika ia bukan hari pasaran, hari sebelumnya. Jadi mana kalau 15 hari bulan ni hari Sabtu, 14 hari bulan lah hari dagangan terakhir. Kalau 15 hari bulan hari Ahad, macam mana tuan-tuan? 13 hari bulan lah hari Jumaat. Kalau 13 hari bulan hari Jumaat tu cuti umum, dia bawa juga balik ke hari Khamis 12 hari bulan. Macam tu tuan-tuan. Jadi maknanya lepas 15 hari bulan, katakan bulan ni sekarang hari ni berapa hari bulan tuan-tuan? 14 hari bulan. So besok 15 hari bulan, hari Jumaat. Jadi hari dagangan terakhir bagi bulan Mac ni ialah esok. Itu tuan-tuan. Ini masuk dia juga. So had kedudukan spekulatif. Ini Bursa Malaysia ada keluarkan perkara ni supaya kita tak jadi tidaklah terlalu spekulatif. Banyak semuanya spekulatif pun problem juga. Macam makan nasi, kita letak belacan, kita gaul semua nasi. Tak sedap tuan-tuan. Belacan tu kena sikit-sikit je. Jadi itu yang ada had kedudukan spekulatif. Untuk kontrak bulan semasa, untuk mana-mana bulan yang lain, dan juga yang disatukan. Jadi tuan-tuan kalau nak spesifik lengkap, tuan-tuan masuklah ke bursa-malaysia.com. Okey. Sekarang kita masuk FCPO pula tuan-tuan. Kontrak FCPO, masih lagi FCPO, minta maaf tuan-tuan. FCPO ni ialah penyelesaiannya penghantaran atau penerimaan CPO. Ini penyelesaiannya kalau kontrak tidak ditutup, tuan-tuan. Apa maksud dia? Satu, pembayaran penuh dan penerimaan minyak kelapa sawit mentah jika kontrak niaga hadapan yang dibeli long. Bila beli ni dipanggil long. Tidak dijual sebelum tamat tempoh kontrak. Tuan-tuan katakan beli, tuan-tuan. Tuan-tuan sekarang ada satu long position katakan. March 2019. Satu lot dia panggil. Yang satu kontrak, bukan satu lot. Minta maaf. Satu kontrak. Satu kontrak itu 1 tan, tuan-tuan. So apa jadi tuan-tuan? Betul tak satu kontrak? Ini tunjuk setiap 1 metrik tan tu. 25 metrik tan satu kontrak. Minta maaf, bukan satu. 25 metrik tan. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak jual balik, tuan-tuan dah beli, tuan-tuan tak jual balik besok, lepas tu tuan-tuan kena belilah CPO tu. Itu cerita dia. Tapi kalau tuan-tuan jual besok, tuan-tuan tak payahlah nak menerima CPO tersebut. Ataupun tuan-tuan jual CPO sebelum ni, kontrak March, tuan-tuan short. Apa yang berlaku? Tuan-tuan tak beli balik. Bila tuan-tuan short, maksudnya apa tuan-tuan? Tuan-tuan menjual. Jadi tuan-tuan kena hantar minyak kelapa sawit. Kalau tuan-tuan tidak beli balik sebelum selewat-lewatnya esok. Jadi itu. Jadi maknanya itu yang biasanya untuk orang-orang yang membeli atau menjual tanpa mempunyai hasrat untuk menghantar atau menerima CPO, mereka biasanya membuat transaksi untuk bulan-bulan yang hadapan. Itu yang dipanggil futures kan. Di bulan Mac sekarang ni lebih kepada bulan Mei atau Jun yang kita transaksikan. Jadi kita square position sebelum dia datang pada bulan spot. Itu yang penting kan tuan-tuan. Kenapa tuan-tuan? Jangan sampai lori tangki ini berada di hadapan rumah anda. Itu dia tuan-tuan. Okey tuan-tuan, minta maaf. Sekarang kita lihat kontrak FKLI pula tuan-tuan. FKLI. Dia merupakan kontrak niaga hadapan indeks komposit FTSE Bursa Malaysia dalam ringgit Malaysia yang didagangkan di Bursa Malaysia Derivatif. Dan ia merupakan derivatif equity, tuan-tuan. Tuan-tuan tahu FTSE Bursa Malaysia Kuala Lumpur, FKLCI tu, yang setiap hari surat khabar, berita TV dan sebagainya melaporkan naik atau turun dan sebagainya. Itu itu KLCI. Tapi yang kita bercakap hari ini ialah FKLI.
Jadi bermaksud apa tuan-tuan? FKLI ialah futures, KLCI ialah instrumen asas. Jadi bila kita nak trade atau dagang FKLI tu, yang ini kita lihat FKLI tiap-tiap hari juga ada. Ini intraday chart pada 4 Mac 2019. Saya ambil 5.30 petang dah tutup. Kita lihat macam mana dia turun naik dan sebagainya. Hari tu dia FKLI ni tutup 1686.50. Dan inilah FKLI untuk Mac, April, Jun, September pada hari tersebut lah tutup. Dan bila kita lihat derivatif, kita ada baiknya kita juga lihat apakah level instrumen asas FBM KLCI. Pada hari tersebut dia settle pada 1693.99. Jadi bila kita lihat yang ini FBM KLCI 1693.99, kita lihat pula FKLI 1686.5. Apa yang tuan-tuan boleh buat conclusion? Apa yang pengamatan yang tuan-tuan boleh lihat daripada dua perkara ni? Ini dan ini. Jadi perbezaannya kalau kita lihat FKLI tolak FBM KLCI ialah 7.49. Yang mana lebih rendah? FKLI. Jadi kita kata FKLI berada pada tahap diskaun 7.49 mata berbanding KLCI. Jadi biasanya kalau futures people dia cakap apa tendensi untuk CI untuk turun lagi lah. Kalau premium tu CI akan naik lagi. Itu bukan pendapat spot market tetapi pendapat futures market. Ini pendapat futures market. Futures market berpendapat bahawa KLCI akan turun dalam keadaan ni. Jadi bila futures berada di atas KLCI, premium, ni premium pula. Kalau ini positif, premium, dan maknanya futures market membuat andaian bahawa pasaran saham akan naik. Ini tidak semestinya sama dengan pendapat mereka yang hanya berada di spot market, yang hanya membeli saham dan tidak membeli atau menjual futures. Itu perbezaannya. Dan ini kontrak FKLI yang kalau tadi 25 tan, 25 metrik tan, yang ini dia ialah kali RM50. So tuan-tuan kalau kita tengok yang sini 1686.5 kali RM50. Itulah saiz kontraknya. Turun naik harga minimum 0.5 mata. Bersamaan RM25 lah. 0.5 kali 50 jadi RM25. Itu yang tuan-tuan tak nampak. Ni kenapa ni 0.5 ni 0.99 kan? Yang ni sampai 0.01. Yang ni dia memang setengah saja. Kontrak bulanan dia bulan semasa, spot month bulan selepas, 2 suku tahun seterusnya. Jadi kalau kita katakan kalau kita ada pada bulan Disember ni, Disember, Januari, Mac, Jun, dia 4. Itu yang sebenarnya kalau bulan Mac tu kita ada Mac, April, Jun, September. Kenapa Jun? Jun ni ialah bulan 2 suku tahun seterusnya. Suku dia, bila kata suku tahun dia hanya ada 4 bulan je. March, Jun, September, Disember. Jadi ini bulan sekarang, spot. Bulan selepasnya, suku selepas itu, April, Mei bukan suku, Jun ialah suku. Suku seterusnya, September. Itu cara dia, tuan-tuan. Okey. Saya harap tuan-tuan faham. Kalau tuan-tuan tak faham benda ni, nak masuk terus, nak transaction, jadi itulah masalah kadang-kadang. Pasal saya biasa mendapat, bila orang telefon saya ataupun dululah masa saya kerja, tiba-tiba orang kata, masalah. Bila saya tanya pasal basic, tak faham. Jadi bila tak faham basic, tuan-tuan nak trade, itu yang paling bahaya sekali, tuan-tuan. Kita kena faham, ada ilmu, dan insya-Allah dengan ada ilmu sedikit tu, kita tahu yang mana satu yang sepatutnya kita trade untuk mengurangkan risiko. Risk management terlalu penting dalam transaksi kontrak niaga hadapan.
Masa dagangan 8.45 hingga 12.45, tengok dia bermula 15 minit awal daripada pasaran saham. Pasaran saham mula 9 pagi kan. Dan dia tutup tengah hari pun 15 minit selepas pasaran saham. Pasaran saham tutup 12.30, dia tutup 12.45. Tapi buka petang sama 2.30. Pasaran saham tutup pukul 5, dia tutup pukul 5 suku. Sama juga dia ada 15 minit. Hari dagangan terakhir, hari dagangan terakhir untuk FKLI ialah hari terakhir setiap bulan. Hari terakhir yang ada pasaran lah. Hari pasaran terakhir. Had kedudukan spekulatif pun ada dia punya maksimum. Posisi maksimum net long atau net short sebanyak 10,000 kontrak bagi semua bulan disatukan. Jadi ada 4 bulan ni kita satukan semuanya dan net. Dia tak boleh lebih plus 10,000 ataupun minus 10,000. Faham maksud net tuan-tuan? Tuan-tuan beli, katakan tuan-tuan long 10 Disember, tuan-tuan short 5 Mac. Berapa net tuan-tuan? Saya ulang tuan-tuan long 10 Disember, tuan-tuan short 5 Mac. Tuan-tuan ada net long 5. Campur 10, tolak 5 ialah campur 5. Itu dimaksudkan dengan posisi maksimum net long atau net short. Tapi 5 tu kecil sangat tuan-tuan. Ini untuk orang-orang yang besar-besar ni lah. 10,000 kontrak maksimum net. Penyelesaian FKLI adalah secara tunai, tuan-tuan. Jangan takutlah saham-saham tak tergolek dalam rumah tuan-tuan. Jangan takut. Tak perlu tuan-tuan beli berjuta-juta ringgit. Jadi penyelesaiannya adalah secara tunai. Okey tuan-tuan. Kenapa kita dah berceloteh 40 minit tadi tentang tentang basic pasal futures ni. Kenapa? Dia mesti ada tujuan. Kenapa? Jadi orang berniaga, urus niaga dalam pasaran niaga hadapan ni sudah pasti ada sebab-sebabnya. Jadi kita pun sebagai individu ni nak berjinak-jinak kepada FCPO dengan FKLI ni, kita kena faham juga orang-orang yang biasa berdagang atau urus niaga dalam pasaran niaga hadapan, apa yang mereka nak buat. Jadi kita faham psikologi mereka, barulah insya-Allah kita boleh memaksimumkan atau mengoptimumkan peluang kita untuk membuat duit daripada pasaran ini. Yang pertama tuan-tuan, apa yang mereka lakukan ialah lindungan nilai. Ini 3 dia derivatif ni salah satu tujuan. Dia 3 tujuan utama sebenarnya. Satu, lindungan nilai, hedging. Yang kedua, spekulasi. Spekulasi. Yang ketiga, penggerak pasaran, market makers. Kita bukan market makers. Untuk individu kita bukan market maker. Market maker ni orang-orang besar-besar, investment bank dan sebagainya. Itu market makers. Kita mungkin spekulasi dan kita yang mana ada membuat pelaburan dalam saham dan sebagainya, kita boleh gunakan juga sebagai derivatif, sebagai lindung nilai. Nanti saya akan memberi penerangan sedikit tuan-tuan. Untuk FCPO, kontrak FCPO ni, salah satu sebab urus niaga pasaran niaga hadapan dilaksanakan oleh untuk ke atas FCPO ni ialah mengurus risiko harga. Ini kalau tuan-tuan menjadi seorang risk manager di syarikat perdagangan yang mengeluarkan CPO, sama ada syarikat perdagangan yang ada kilang penapis, pengilang, pengeksport, pengimport. Mereka boleh gunakan FCPO untuk mengurus risiko dan lindungi nilai terhadap risiko ke atas pergerakan harga CPO di pasaran fizikal. Jadi begini tuan-tuan. Contoh tuan-tuan. Contoh dia tuan-tuan ada kilang, katakan tuan-tuan kilang penapis. Tuan-tuan ada kilang penapis. Tuan-tuan memang beli CPO dari ladang. Betul tuan-tuan kilang penapis dia beli dari ladang CPO. Jadi tuan-tuan pula dah ada orang kata nak pembeli dah ada dah. Saya nak beli 1,000 tan yang telah ditapis.
Jadi tuan-tuan dah ada harga dia. Jadi tapi benda ni akan berjalan dalam 3 bulan. Jadi adakah tuan-tuan nak beli harga bila, okeylah bulan ni saya beli bulan Mac punya harga, bulan depan saya beli bulan April punya harga, bulan lagi satu saya beli Mei punya harga. Itu tuan-tuan tak mengurus risiko harga. Tuan-tuan ikut je apa yang harga pasaran, itulah tuan-tuan ambil. Padahal orang nak beli daripada tuan-tuan ni dah tetapkan harga. Jadi apa yang tuan-tuan boleh buat ialah tuan-tuan juga boleh hedge. Ingat tadi tu, hedging. Lindung nilai. Biasanya kalau hedging ni 50-50%, 50-50. Separuh tuan-tuan beli pada bulan yang spot, maknanya bulan Mac, April, Mei, dan separuh lagi tuan-tuan terus beli. Maknanya saya tahu bulan Mac kita guna katakan 100, bulan April nak beli 100, bulan Mei nak beli 100. Saya beli 100 bulan Mac, habislah 100%. Saya beli 50 bulan April, saya beli 50 bulan Mei. Jadi saya hedge 50% bulan April dan Mei. Bila masuk bulan April, saya beli lagi 50 bulan April. Jadi saya selalu 50% spot, 50% futures. Itu lindungan nilai 50%. Jadi ini salah satu pengurusan risiko harga. Dan ada pula, kalau management accountant pula, dia kata, saya dah dapat dah harga yang pembeli nak beli dari kilang penapis. Saya tahu harganya sekarang begini, saya tak kisah, saya tak nak hedge, tak nak apa, saya beli semua. Jadi saya dah lock in harga jual, saya lock in harga pembeli. Dan saya tahu berapa untung saya. Itu 100% hedging. Itu ada juga yang buat melakukan. Jadi terpulang pada tuan-tuan, tuan-tuan nak ambil risiko sikit, banyak ataupun langsung tiada. Itu kontrak FCPO. Dan spekulasi, yang kedua, spekulasi ke atas perjalanan harga. Ini lain. Ini biasanya individu-individu ni nak buat kadang-kadang lah. Jadi FCPO saya rasa nak naik RM10 je. Jadi dia pun beli. Jadi itu cara dia. Spekulasi ke atas perjalanan harga. Yang ketiga, pendedahan kepada pasaran komoditi. Jadi spekulasi atas harga saya cakap sikit. Bila tuan-tuan ingat harga nak naik, tuan-tuan long. Kemudian square. Tuan-tuan ingat harga nak turun, tuan-tuan short. Kemudian bila dah turun, tuan-tuan square. Dua-dua itu akan menyebabkan tuan-tuan buat duit. Macam mana kiranya? Itu 28 Mac. 28 Mac tuan-tuan memang tak ada bercakap-cakap banyak ni. Kita akhirnya akan buat calculation. Tuan-tuan kena ada calculator, kena ada pen. Dan kita akan buat calculation. Sejam tuan-tuan kita buat calculation insyaAllah pada 28 Mac panjang umur. Yang ketiga, pendedahan kepada pasaran komoditi. Tuan-tuan seorang strategic investor, tuan-tuan kata tuan-tuan nak invest dalam saham, tuan-tuan nak invest dalam tu ni dan sebagainya, dan tuan-tuan juga nak invest dalam CPO. Jadi FCPO ni membolehkan tuan-tuan mempunyai pendedahan atau exposure kepada pasaran komoditi. Jadi itu kontrak FCPO. Kontrak FKLI macam mana pula? Ada 4 sebab yang saya gariskan di sini. Yang pertama, mengurus modal secara berhemat. Ini tuan-tuan. Katakanlah tuan-tuan rasa tuan-tuan nak tuan-tuan fikirlah. Tuan-tuan fikir pasaran saham akan turun. Ini tuan-tuan yang firasat. Tuan-tuan banyak ada pegangan saham. Satu cara ialah tuan-tuan jual saham ni dengan harapan supaya bila harga dah turun, tuan-tuan beli balik. Satu cara lagi tuan-tuan ialah tuan-tuan tak perlu jual saham-saham yang tuan-tuan ada. Apa yang tuan-tuan buat ialah tuan-tuan short atau jual short kontrak FKLI sebanyak dengan adalah nisbah dan sebagainya, ada cara calculation dan sebagainya. Kontrak FKLI ini, dan bila KLCI turun, FKLI pun juga turun. Kan? Jadi bila dia turun, tuan-tuan rugi untuk saham, tetapi tuan-tuan actually untung di FKLI. Jadi bila tuan-tuan rasa, okey, itu dah cukup, KLCI akan naik balik, tuan-tuan pun square position, long balik. Square position maknanya jual, kemudian beli balik, maknanya tuan-tuan position kosong. At that level tu tuan-tuan akan dapat untung FKLI, rugi stock. Jadi dia kontra each other, tuan-tuan tak untung, tak rugi.
Walaupun sebenarnya pasaran saham turun. Itulah mengurus modal secara berhemat. Dan kos yang tuan-tuan alami juga kurang kerana kontrak FKLI sikit je pasal dia ada leverage. Itu juga kita akan bincang tentang leverage 28 Mac nanti. Sedangkan kalau nak jual nak beli balik saham-saham, Masya Allah dia punya brokerage mungkin suatu yang prohibitif. Yang kedua, memaksimumkan pendedahan dengan leverage. Ini pasal leverage. Leverage ni maksud apa tuan-tuan? Leverage ni, katakan kita buat 2 dapat 10 katakan. Kita buat 1 dapat 8. Ini leverage dia. Masuk RM1, actually tuan-tuan punya exposure RM8 dan sebagainya. Nanti kita akan bincang tentang leverage ni. Kerana margin yang diperlukan hanyalah sedikit. Contoh, kalau margin yang diperlukan 10%, leverage je 10 kali. Macam mana tuan-tuan? Ini macam nak buat calculation-nya. Tuan-tuan nak beli RM10, tuan-tuan diminta leverage 10%, margin 10%. Tuan-tuan kena bayar RM10 je. Tetapi pendedahan tuan-tuan ialah RM10. 10 bagi 1, 10. So, 10% margin, leverage 10 kali. Jadi, tapi jangan main api. Jadi, kena faham-faham macam mana kena leverage ni, dua-dua belah dia makan. Nanti saya beritahu apa maksud dua-dua belah dia makan. Dan yang ketiga, kos kemasukan yang cepat dan rendah. Ini untuk fund manager. Selalu bila dapat fund besar, 100 million, 200 juta dan sebagainya. Macam mana ni nak... Dulu saya masih ingatlah, saya bila ada di syarikat yang ada futures, fund management license. Bila dapat katakan 5 juta, 10 juta, apa yang kita buat ialah kita masuk FKLI dulu. Long atau short terpulang kepada pendirian kita. Biasanya long lah. Lepas tu baru kita beli saham-saham yang lain. Dan kita reduce FKLI punya position. Jadi kita dapat buat masuk dengan cepat. Dan satu lagi ialah FKLI, kita boleh menjual singkat and short selling. Kalau saham, tuan-tuan tak ada saham, tuan-tuan jual saham tanpa mempunyai saham, ia adalah satu offense. Tetapi FKLI ni tuan-tuan boleh jual tanpa mempunyai apa-apa. Itu nama dia shorting. Jadi bila pasaran jatuh pun tuan-tuan boleh buat keuntungan kerana cara untuk membuat keuntungan masa pasaran jatuh ialah kena jual dulu baru boleh beli semula. Tapi itu tidak boleh dilakukan di pasaran saham tetapi boleh dilakukan di futures. FKLI. Okey tuan-tuan. Yang ni yang saya cakap tadi tu dia makan both sides bila kata leverage. Kita boleh memperoleh keuntungan sama ada semasa pasaran naik atau turun atau mengalami kerugian. Dan kita boleh juga memperoleh keuntungan besar disebabkan keperluan deposit yang rendah secara relatif atau alami kerugian besar. Jadi itu tuan-tuan. Jadi ini kita kena faham dan kena ingat dan sebagainya sebelum kita menjejakkan diri kita ke dalam pasaran futures. Bukan saya nak menakutkan, tidak, saya mengalung-alungkan kedatangan tuan-tuan dan puan-puan ke pasaran saham. Tetapi sebelum tuan-tuan mula, ada baiknya tuan-tuan faham sekurang-kurangnya 101 dengan 102 level sebelum tuan-tuan memulakan. Kerana lepas tu tuan-tuan 201, 301, 401 tu melalui pengalaman tuan-tuan. Okey, dan terakhir sekali tuan-tuan, saya perlu lagi dalam seminit 2. Yang terakhir sekali kita ni bercakap. Inilah program dalam bahasa Melayu. Jadi saya mempunyai firasat lah bahawa ramai juga yang mendengar di sana ialah di kalangan orang-orang yang beragama Islam seperti saya juga. Dan saya terasa terpanggil juga untuk meletakkan ini sebagai salah satu daripada item dalam presentation saya pada malam ini. Jadi apa kepatuhan syariah ni pasaran niaga hadapan ni? Apa dia punya levelnya? Adakah ia patuh syariah atau ia tidak patuh syariah? Jadi kita lihat dulu asas utama dan status kepatuhan dia. Kedua-dua FCPO dan FKLI ni adalah derivatif. Betul tuan-tuan dah cakap tadi, ini memang kita dah setuju. Dan derivatif sebagai satu instrumen pada asasnya boleh diterima oleh syarak. Pada asasnya, derivatif sebagai satu instrumen boleh diterima oleh syarak. Tapi ada dia punya condition dia.
Walau bagaimanapun, syarat penerimaannya bergantung kepada sama ada instrumen asasnya patuh syariah atau tidak. Ingat tadi tuan-tuan, kita bercakap tentang derivatif dan kita bercakap tentang instrumen asas. Jadi syarat penerimaan derivatif bergantung sama ada instrumen asas itu patuh syariah ataupun tidak. Jadi kadang-kadang kita nak tengok tulis-tulis ni orang tak faham. Kita pakai diagram, tuan-tuan. So ada instrumen asas, ada derivatif. So kalau instrumen asas itu patuh syariah, maka derivatif itu patuh syariah. Kalau instrumen asas itu tidak patuh syariah, maka derivatif itu juga tidak patuh syariah. Ya tuan-tuan. Jadi kita lihat di mana letaknya CPO. CPO bukan FCPO tuan-tuan. CPO, crude palm oil. Minyak kelapa sawit mentah. Patuh syariah kan tuan-tuan? Minyak kelapa sawit mentah ialah patuh syariah. Maka FCPO juga patuh syariah. Ya tuan-tuan? Dan kita lihat pula di mana KLCI. KLCI di mana? Oh tu dia KLCI. KLCI tuan-tuan tidak patuh syariah. Kenapa tuan-tuan KLCI tidak patuh syariah? Bukan sebab dia saham. Saham ni ada yang syariah, ada yang tidak patuh syariah. Indeks KLCI ni kalau kita lihat dalam indeks KLCI, dia termasuk syarikat-syarikat patuh syariah dan juga syarikat-syarikat yang bukan patuh syariah. Maka KLCI tidak patuh syariah. Yang patuh syariah ialah FBM KLSI. KL Syariah Index. FBM Syariah. FBM Syah dipanggil. FBM Syah. Itu patuh syariah. KLCI tidak patuh syariah. Maka disebabkan KLCI tidak patuh syariah, maka FKLI juga tidak patuh syariah. So inilah tuan-tuan dari segi kepatuh syariah, status patuh syariah, CPO dan FCPO dan FKLI. So sampai di situ dan mungkin Shane nak cakap sesuatu berkenaan dengan bursa marketplace. Okay. Yang okay. Sebelum kita masuk question dan answer, mungkin Shane nak bercakap sedikit sebelum kita menjemput soalan. Oh, I ingat you mau cakap Silakan. tentang bursa marketplace. Oh, sorry. Okay, di bursa marketplace kita ada virtual account. Okay, saya mau cari perkataan itu virtual account bagi pelabur-pelabur untuk cuba strategi anda dalam bursa marketplace. So you boleh klik login or register dengan Google account atau Facebook account. Boleh pergi slide seterusnya ke? Ya, slide seterusnya. Okay. Ini. Laman web itu www.bursamarketplace.com. Kalau you belum ada account, you tekan register. You boleh tekan dengan Google atau Facebook. Kalau you sudah ada account, you boleh login dengan Facebook, Google, Twitter. Okay, saya guna Facebook untuk login. Okay, slide seterusnya. Ya, kami juga ada mobile version. Okay, app. Yang macam mana boleh download, you boleh pergi Google Play Store atau App Store untuk download. Okay, you boleh macam mana boleh buat itu simulations atau futures trading game, kita panggil FTP, futures trading plan, untuk tuan-tuan dan puan-puan untuk testkan you punya strategi. Boleh pergi www.bursamarketplace.com, klik learn. Lepas klik learn, you kena klik itu start futures. Lepas tu you kena klik add futures contract to trading plan. Ada banyak futures contract you boleh pilih. You boleh pilih FCPO bulan ini, FCPO bulan seterusnya, atau FKLI bulan ini, atau FKLI bulan seterusnya, atau suku depan. Okay, you boleh pilih yang itu harga kan akan ikut real time. Tapi ada 15 minutes delay lah kalau saya tak silap. Okay. Okay, terima kasih Shane. Tuan-tuan dan puan-puan, setelah mendengar apa yang saudara Shane kita kata tadi,
Jadi apa yang boleh dilakukan ialah sebelum kita tanya buat jawab soal jawab, sesi soal jawab ni. Selepas ni tuan-tuan yang belum lagi download Bursa Marketplace ni boleh berbuat demikian, dan tuan-tuan cuba dulu melalui Bursa Marketplace ini, merasakan feel dia dan sebagainya, mendapat pengalaman. Pengalaman yang penting tuan-tuan dalam trading ni. Dan tuan-tuan lihatlah sama ada tuan-tuan dapat keuntungan atau kerugian. Jadi kalau kerugian, tuan-tuan kena tanya, kenapa saya rugi? Kalau untung pun tuan-tuan kena tanya, kenapa saya untung? Masalahnya kadang-kadang kita tak tanya kenapa kita untung, itu sebabnya kita tidak boleh mengulangi keuntungan tersebut. Kita kena faham, bukan hanya kenapa kita rugi, kita juga kena faham kenapa kita untung, supaya kita boleh mengulangi keuntungan tersebut. Okey tuan-tuan, sekarang kita masuk ke sesi seterusnya, soal jawab. Alright, sekarang sekiranya anda ada apa-apa soalan, boleh tulis dalam itu questions punya box. Okay, sekarang soal jawab sesi. Okay, sesi soal jawab. Okay, soalan pertama. Okay, ada listener boleh minta. Okay, Encik Amir ulangi contoh hedging 50% tadi. Tak faham? 50%. Okey. Faham. Itu soalan Ya, itu soalan. Soalan mana saya nak kena okey, kejap saya nak cuba kalau boleh. Siapa pula? Ya. Okey, saya ada pen ya. Okey tuan-tuan, sekarang hedging 50%. Mana dia? Saya nak kena minta kawan saya datang ni kot. Ni okey. Okey. Nampak tuan-tuan ni? Tuan-tuan boleh nampak Okey, jadi sekarang ni okey. Katakan tuan-tuan menjual CPO. Tuan-tuan produce CPO, minta maaf lah tulisan saya macam ni Tuan-tuan produce CPO, tuan-tuan dah tahu tuan-tuan akan produce bulan 3, tuan-tuan produce 100. Bulan 4, tuan-tuan produce 100. Katakan 5 bulan 100. Cukup lah 100. Atau 1000 lah. Besar sikit. 1000 tan. Bila 1000 tan, tadi kita berapa? Satu kontrak 25 metrik tan. So bila bagi 25, semua ni kita bagi 25. Jadi maknanya tuan-tuan sebenarnya ialah berapa? 1000 bagi 25 berapa tuan-tuan? 40. Betul? Tuan-tuan kena tahu ni. Aduh. So maknanya bulan 3 40 kontrak Bulan 4 40, kalau tuan-tuan nak buat hedging apa ni nak masuk, dia equivalent to 40 kontrak. Yang ni 1000 metrik tan, satu kontrak 25, kita gajikan 40 kontrak. Jadi bila saya nakkan 50% hedging 50%, bulan 3 saya tak kisah pasal bulan 3 dah bukan futures dah, dia spot. Saya jual terus harga. Saya lebih lihat kepada bulan 4, bulan 5. Bulan 3 ni saya dah settle masa bulan 2. So bulan 4, bulan 5. Jadi saya kata bulan 4 saya akan hedge 50%. Jadi saya ambil 20, saya jual dulu pada bulan Mac. Faham tuan-tuan? Saya jual dulu 20 pada bulan Mac. Maknanya saya buat future 1 bulan. Bulan 3 saya ambil kontrak, bulan 4 saya jual 20. Yang 20 lagi saya simpan kerana saya akan jual 20 tu pada bulan April dengan spot month. Bulan 5 pula tuan-tuan, saya tak jual pada bulan 3. Saya akan jual bulan 5 ni pada bulan 4. Jadi bila masuk bulan 4, saya akan jual 20 bulan 4 dan 20 lagi bulan untuk bulan 5. Nampak tuan-tuan jadi gitulah seterusnya bulan 6, bulan 7. Jadi maknanya ini satu cara di mana setiap bulan tuan-tuan akan jual separuh spot month, separuh futures 1 month. Itu satu cara.
Atau cara yang kedua ialah tuan-tuan kata yang ini complicated sikit tuan-tuan. Yang ini complicated. Saya nak cakap betul complicated. Tapi saya nak bagi tahu juga untuk mereka yang boleh faham. Saya lihat okey ni 40 bulan 3 bulan 4 lah. 5 6. Bulan 4 bulan 5 bulan 6. Tuan-tuan? Okey. Saya kata saya nak 20% hedging. Jadi bila 20% hedging, saya akan jual Sportman 20. Okey, no problem. Sekarang bulan berapa tuan-tuan? Bulan Mac. Bulan Mac, saya kata saya nak jual ini 10. No. Ni tak, saya tak jual. Saya dah jual awal dah. Yang ini saya tak nak kira, 4 saya tak nak kira. No. Okey, bulan 10, ini pun 10. Jadi saya nak bulan 3 saya jual yang bulan 5 10, bulan 6 10. Bulan 4 pula saya kata saya jual ini 10, ini 10. Bulan 7. So, kita ada polisi yang tadi saya buat ialah kita jual futures 50% satu bulan forward. Satu bulan futures. Yang sini kita kata ialah 2 bulan futures dan 3 bulan futures. Separuh-separuh. Yang ini pun bulan 4 ialah 4 campur 2, 6. 2 bulan, 3 bulan. Dan bulan 5 pula kita letakkan, ini matrix. Kita letak 7, kita letak 10 sini. Kerana 10, 5 campur 2 ialah 7. 5 campur 3 ialah 8. Kita buat 10. Jadi prinsip di sini ialah kita jual 50% tetapi kita bahagikan dua. Satu di 2 bulan futures, satu ialah 3 bulan futures dan 50% tu kita akan jual pada Sportman. Dan bulan ketiga, bila kita bulan ketiga, kita jual bulan 5, 10, bulan 6, 10 dan juga bulan 3, 20. Bulan 4 kita buat 10, 6, bulan 7, 10 dan bulan 4 pun kita jual 20. Ini dipanggil spot. Jadi kita hedging yang ni. Yang ini kita tak hedging. Kita buat waktu Sportman. Ini dikatakan 50%. Dan banyak lagi tuan-tuan. Tuan-tuan boleh pecah ni lagi 5, 5, 5, 5. Boleh juga tuan-tuan. The limit memang dia limitless. Based on your creativity. Ini dia kata. Yang penting apa yang dimaksudkan 50% ialah 50% jual Sportman, 50% jual futures. Macam mana nak jual futures itu bergantung kepada kebijaksanaan dan kreativiti tuan-tuan dan puan-puan. Tapi yang penting ialah kita kena tengok result je lah. Macam mana. Okey, terima kasih. Ada soalan lain? Saya harap tuan-tuan faham apa yang saya tulis tadi. Ada. Okey, soalan seterusnya. Saya? Ya. Soalan seterusnya ialah adakah akaun FKLI berbeza dengan akaun CDS? Dan berapakah kos pembukaan akaun? Yang itu CDS dan FKLI memang berbeza. Because CDS ialah untuk saham-saham, FKLI ialah untuk bursa untuk Bursa Malaysia Derivatif BMD. Tapi dari segi kos ni saya rasa itu bukan teknikal, itu soalan operasional. Jadi tuan-tuan bolehlah menelefon Bursa Malaysia Derivatif secara direct dan untuk mendapatkan jawapannya. Dan yang paling senang ialah telefon broker. Mana-mana broker. Mana-mana broker, dan tuan-tuan soal dia, mereka pun akan terus market pada tuan-tuan akan produk ni. Okey. Ya, soalan seterusnya. Maaf, ini operational question saya tak jawab lah. Okey. Soalan seterusnya, apakah kontrak syariah untuk FCPO? Tak faham. Kontrak tak faham soalan ni. Macam mana? Apakah kontrak? Apa kontrak syariah untuk FCPO? Dia boleh itu terangkan tersebut dengan soalan yang soalannya lebih lengkap sikit. Okey. Boleh minta itu orang yang tulis itu. Saya tak faham. Okey. Saya pun tak faham. Dia gini. Dia gini, apa yang saya cakapkan tadi ialah
FCPO lah. FCPO tu dia kontrak dia lah futures CPO, dan futures CPO ni ialah patuh syariah. Jadi dia tidak ada FCPO yang ada kata satu yang tidak patuh syariah atau satu yang patuh syariah. Tak ada. FCPO adalah patuh syariah. Jadi kalau saya faham soalan tu lah. Tapi kalau saya silap faham, saya harap dapat soalan tu dapat dipanjangkan. Mudahkanlah. Okey, terima kasih. Okey. Soalan seterusnya, berapakah model selesa untuk trade FCPO in terms of good money management? That one kita akan bincang minggu depan. Minggu depan pula, minta maaf, 2 minggu lagi. 2 minggu lagi kita akan bincang banyak calculation. Itu. Dan bila tunjuk calculation tu barulah kita faham berapakah minimum dan macam mana risiko, risk management dan sebagainya. Kalau mau belajar ini, pastikan anda menghadiri sesi webinar seterusnya. Okey, soalan seterusnya, kalau saya short FCPO dan kontrak itu sudah expire dan saya gagal hantar minyak sawit kepada pembeli, apa yang akan dikenakan kepada saya? Soalan yang baik. Dia tuan ada obligasi lah. Jadi maknanya kita ada exchange. Bursa Malaysia Derivatif akan menghantar surat kepada tuan. Ini satu perkara yang tidak sepatutnya berlaku. Jika berlaku, banyak implikasinya lah. Banyak implikasi. Jadi janganlah buat perkara begitu sedemikian. Jadi itu yang risk management, saya kata jangan trade jangan urus niaga sebagai kita individu yang tidak mahu terpaksa menghantar ataupun membeli CPO. Janganlah kita trade atau urus niaga kontrak yang bulan yang sama, spot month jangan spot month, bulan Mac jangan buat bulan Mac itu risk management, jadi kita avoid terus. Okey, so soalan seterusnya, bolehkah hedging 50% yang tuan tunjukkan tadi hanya 2 kontrak sahaja? Berbaloi ke? Dia terpulang pasal hedging ni selalunya yang buat ialah syarikat-syarikat. Jadi kalau tuan seorang yang high net worth individual boleh, dan hedging ni memang 2 kontrak cukup lah. Itu minimum. Hedging ni minimum memang 2 kontrak. Satu ialah spot, satu ialah futures. Itu minimum 50%. Cuma yang tadi saya tunjuk yang 50% yang untuk futures tu kita boleh kita boleh macam dua ni, yang ini ialah spot dan ni ialah futures 50% kan, ini yang separuh. Yang futures ni kita boleh jadikan sama ada macam ni ataupun macam ini ataupun 4 ataupun 5, tak kisah itu betul bang. Tapi yang minimum memang 2, betul. Minimum adalah 2. Okay. Now, contract SCPO ikut itu syariah adalah contract by sorry, saya tak faham tulisan itu. Ini dari segi hukum ambil daripada mana? Apa dia tu? Okay, contract by Aslam. Okay, sekadar perkongsian soalan tadi. I see. Yang ini saya tak perlu masuk lah. Pasal memang kalau nak itu, saya pernah buat program ni dulu. Panjang lebar jawapan untuk soalan tu. Jadi saya rasa cukup sekadar kita faham bahawa yang konsep yang penting ialah derivatif ni dia memang diterima sebagai satu instrumen dan yang penting ialah penerimaannya bergantung kepada instrumen asas, sama ada patuh syariah atau tidak. Okey. Kalau tidak saya akan masuk terlalu teknikal. Dia ada buy dan sebagainya. Buy ini ialah transaksi Okey. Terima kasih. Soalan seterusnya, siapakah itu broker futures ini?
Broker futures, tuan-tuan boleh rujuk ke www.bursa.malaysia.com. Banyak ada broker-broker saham yang juga menjadi broker futures. Dan saya di sini tidaklah untuk menghebahkan siapa mereka. Cukup sekadar saya memberitahu dalam www.bursa.malaysia.com ada disenaraikan nama syarikat-syarikat yang menjalankan aktiviti sebagai broker futures. Okay. Saya minta maaf lah kerana saya tidak dibenarkan untuk mempromosi mana-mana nama. Okay. Kalau you mau tahu, kalau anda mau tahu siapakah broker itu, saya sekarang bagi itu link kepada dalam chat group itu. So kami ada banyak investment bank yang you boleh ikut www.bursamarketplace.com/market/partner/broker. So saya sudah letak itu broker list ke dalam chat group itu, yang kamu boleh pilih mana-mana yang sesuai bagi anda. Okay. Soalan cuma nasihat saya ialah jangan ambil pula nama yang tiada dalam senarai tersebut. Ya. Ada lebih kurang. Kadang-kadang nanti tuan-tuan saya perkara ni berlaku. Kita bagi list nama ni bursa.malaysia.com.my/ dan sebagainya. Tiba-tiba apa yang mereka dapat email daripada entah mana, negara mana tak tahu. Mereka register dengan syarikat tersebut. Dan syarikat tersebut tidak dikawal selia oleh Bursa Malaysia, tidak dikawal selia oleh Suruhanjaya Security, tidak berada di Malaysia dan sebagainya. Jadi bila apa-apa berlaku, tidak siapa yang dapat membantu, menolong saudara dan saudari. Jadi itu yang penting kan. Jadi pastikan saudara dan saudari membuat urus niaga ni melalui syarikat yang diiktiraf, yang diluluskan oleh Bursa Malaysia. Terima kasih. Okay. Soalan seterusnya, kenapa itu FKLI tak ada kontrak yang setiap bulan, tapi ada bulan ini, bulan seterusnya dan bulan suku? Itu sebagaimana saya bincangkan pada awal tadi, kontrak niaga hadapan. Salah satu daripada apa yang perbezaan di antara kontrak niaga hadapan dan kontrak hadapan ialah ia diselaras. Diselaras. Jadi maknanya saya dah tunjukkan tadi features FKLI, dan itu merupakan features dia. Bulan semasa, bulan selepasnya dan 2 suku tahun seterusnya. Jadi kerana apa? Kerana saya nak beritahu lah, bukan macam FCPO kan, banyak sangat bulan, dan saya cakap tadi juga, bukan semua bulan yang mempunyai transaksi. Jadi bila banyak bulan yang tak ada transaksi, kalau kita letak FKLI banyak sangat kan, jadi tidak ada, bila tak ada transaksi dia macam dormant saja. Tetapi untuk FKLI dia ada 4 bulan. 4 bulan ni adalah merupakan bulan yang agak aktif lah semuanya. Terutama bulan yang semasa. Jadi itu ada sebabnya. Jadi kerana jawapan yang paling mudah ialah dia telah diselaraskan oleh Bursa Malaysia. Okey. Jadi kalau Bursa Malaysia ubah, maknanya dia pun akan diubah. Okey. Soalan seterusnya, adakah futures trading hanya diniagakan oleh syarikat pengeluar dan syarikat pembeli? Saya apa soalan dia? Adakah futures trading hanya diniagakan oleh syarikat pengeluar dan syarikat pembeli? Tidak. Okey. Sebagaimana yang saya cakapkan tadi, kan kita ada tujuan derivatif digunakan ni lindung nilai. Bila lindung nilai, yes of course. Lindung nilai ni lah biasanya memang orang yang membuat transaksi itu ialah mereka yang sama ada menjual atau membeli. Itu salah satulah. Tapi nak kata semua bukan. Jadi lindung nilai yang dilaksanakan ialah di kalangan mereka atau syarikat yang memang menjual atau membeli. Jadi dia hedge yang tadi macam tadi 50%. Tetapi untuk yang spekulasi, yang kedua tadi untuk spekulasi nak batah balik panjang jauh juga. Ni. Untuk yang spekulasi pula tak semesti yang pengeluar.
Spekulasi ni dari kalangan kita juga. Jadi orang-orang individu seperti kita ni tergolong dalam kumpulan spekulasi. Penggerak pasaran saham ni sebagaimana yang saya katakan tadi, biasanya di kalangan bank-bank pelaburan. Yang ada sebabnya lah mereka menjadi market maker supaya ada volume dalam transaksi pasaran niaga hadapan. Jadi bagi kita masuk dalam golongan spekulasi. Dan spekulasi ni untuk apa tuan-tuan? Spekulasi saya lihat ke atas perjalanan. Spekulasi ke atas perjalanan harga. Jadi kita masuk ni kerana kita spekulate ke atas perjalanan harga. Jangan spekulate hentam kromo. Yang penting kita kena spekulate dengan asas-asas yang kita faham. Jadi kita kena buat bacaan. Apakah faktor-faktor yang boleh menyebabkan FCPO naik? Apakah faktor-faktor yang boleh menyebabkan FCPO turun? Ada setengah-setengah orang menggunakan fundamental. Ada setengah-setengah spekulator menggunakan technical. Sama ada tuan nak guna fundamental atau technical, itu terpulang pada tuan-tuan atau kedua-duanya sekali. Tetapi apa yang penting ialah tuan-tuan tidak membeli atau menjual kontrak FCPO ni secara semboromo. Secara just kerana orang kawan tuan-tuan long, tuan-tuan pun nak long. Tidak. Tuan-tuan long kerana tuan-tuan tahu kenapa tuan-tuan long. Itu yang penting. Okey. Alright. Dan itu salah satu daripada sebab webinar ni diadakan supaya meningkatkan kefahaman kita dalam futures market ni sebelum kita memasuki futures market tersebut. Ya, betul-betul. Okey. Ya, soalan seterusnya, di manakah kita boleh dapat itu data fundamental tentang FCPO untuk kita trade lah? Adakah itu bergantung kepada itu FBM palm oil? Saya boleh ulang saya. Boleh. Soalan itu ialah di manakah kita boleh dapat data fundamental tentang FCPO? Data-data memang kita boleh dapat banyak kan. Just data pasal FCPO kita boleh dapat daripada banyak kan. Jadi akhbar financial newspaper. Saya pun tak naklah promote akhbar mana kan. Yang penting financial newspaper mereka ada keluarkan. Dan juga website tertentu juga ada menunjukkan tentang data-data inventory FCPO inventory CPO, sama ada naik atau turun, harga dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, biasanya apa yang saya lakukan ialah saya sekarang ni sedang Mr. Google, bila saya mula bekerja tahun 1988 sukar tak ada internet dan sebagainya. Sekarang ni senang, Mr. Google boleh bantu tuan-tuan, just letak CPO inventory, CPO current price, macam-macam keluar dan tuan-tuan boleh membaca. Pastikan tuan-tuan tidak membaca. Saya mencadangkan tuan-tuan tidak membaca banyak daripada blogspot. Bacalah lebih banyak daripada sumber-sumber asas. Sumber-sumber asas. Sumber-sumber asas dan insyaAllah tuan-tuan boleh berjaya. Okay. Alright. So sekarang kita sudah tiada soalan dalam skrin saya. Dan kita pun tinggal seminit. Okay. So saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada saudara dan saudari yang telah mendengar bersama-sama kita selama 90 minit. Dan saya harap tuan-tuan dan puan-puan faham akan apa yang telah dipersembahkan pada hari ini dan dengan asas yang ada pada hari ini, dan saya harap tuan-tuan dapat buat perkara ni, iaitu masuk dalam marketplace ni, register, login dan sebagainya dan mendapatkan feel market dahulu. Tak apa, kita buat salah sekarang tak apa, tak apa. Salah dalam marketplace tak apa, pasal tidak melibatkan wang, tuan-tuan takkan rugi. Rugi hanya dalam paper je lah, tak ada rugi betul-betul, tak keluar duit. Dan lepas tu kita minggu 28 bulan tu datang balik, kita akan bincang dengan lebih detail dari segi calculation. Calculation.
Ya, juga dengan Dan masa tu mungkin tuan-tuan boleh relate dengan apa yang tuan-tuan dapat daripada plan game ni. Okey, terima kasih. Hari ini hanya bahagian pertama. Okay, bahagian kedua akan dilangsungkan pada 28 hari depan. Okay, so pastikan anda hadir pada bahagian kedua untuk memahami itu macam mana buat risk management, macam mana buat capital allocation. So ini konsep yang paling penting dalam konsep futures niaga hadapan itu. Okay, so itu link sudah diletakkan dalam chat group. You boleh pergi ke itu chat group untuk dapatkan link untuk pendaftaran. Okay. So, terima kasih banyak-banyak atas hadiran saudara-saudari dalam sesi webinar yang dianjurkan oleh pihak LiveChamp dan ditajakan oleh Bursa Malaysia. Okay, jumpa lagi dalam sesi seterusnya. Bye-bye.